Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin, yang saya hormati juga para pendengar Radio IKIM yang mengikuti perbahasan kitab Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah dalam rancangan Tafaqquh Fiddin ini. Dalam pertemuan yang lalu kita membincangkan tentang hakikat ibadat dan hakikat ilmu ataupun pengenalan kita terhadap Allah SWT. Kita tegaskan bahawa, ataupun Abu Hanifah menyatakan bahawa ilmu ataupun ma'rifah manusia terhadap Allah SWT adalah berasaskan kepada apa yang dinyatakan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, nama, sifat dan af'alnya. Manakala zatnya, hakikat zatnya itu tidak dinyatakan secara yang lengkap, kerana hakikat itu tidak, ataupun suatu hakikat yang yang di luar jangkauan akal. Jadi apa yang dinyatakan Al-Quran, nama, sifat, af'al dan tanzih Allah SWT daripada sebarang perkara-perkara yang menyalahi zatnya, itu cukup untuk manusia akhirnya mencapai kepada ma'rifatullah secara yang dituntut oleh agama. Kemudian kita huraikan juga sebelum ini tentang ibadat. Bagaimana ibadat yang manusia lakukan adalah suatu yang jika dibandingkan dengan apa yang selayaknya Allah SWT itu, ia jauh sekali dapat disamakan, jauh sekali dapat dianggap sebagai setaraf dengan apa yang layak bagi Allah SWT. Cuma apa yang perlu kita fahami, segala tuntutan, segala suruhan tentang ibadat itu perlu kita tunaikan sebagai bukti kita mentaati perintah Allah SWT. Abu Hanifah seterusnya menyebut, wa yastawi al-mu'minuna kulluhum fil ma'rifati wal yaqini wat tawakkuli wal mahabbati wal khawfi wal raja'i wal iman wa yatafawatuna fima dunal imanu fi dhalika kulluhu. Dia menyebut, jika dilihat tadi ibadat mengenal Allah, kita boleh mengenal Allah, ada perkara-perkara yang kita tidak mampu menanggapinya secara yang sempurna, tetapi apa yang kita mampu itu cukup untuk kita beriman, kenal dan beriman kepada Allah. Setelah beriman, kita perlu beribadat, dan dalam ibadat juga kita juga tidak mampu sebenarnya untuk melaksanakan suatu ibadat yang selayak dengan keagungan dan ketinggian Allah SWT. Di sini Abu Hanifah menyebut al-mu'minuna, umat Islam itu menurut Abu Hanifah adalah sama, yastawi, adalah sama, kulluhum, yastawi al-mu'minuna kulluhum fil ma'rifah, pada ilmu pengetahuan, ilmu pengenalan, ma'rifah, pada keyakinan, al-yaqin, wat tawakkul, pada ketawakkalannya, wal mahabbah, pada kecintaannya kepada Allah, wal khauf, takut, wal raja', mengharapkan Allah, iman, dan pada iman kepada Allah. Tetapi mereka berbeza fi madunal iman fi dzalika kulluhu. Mereka berbeza pada selain iman pada perkara-perkara tersebut semuanya. Kita akan cuba fahami dan cuba bahaskan apa yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah di sini. Pertama sekali, secara jelas teks ini menyebut bahawa di satu aspek ataupun dari satu sudut, umat Islam menurut Abu Hanifah adalah sama pada ma'rifah, keyakinan, tawakal, cintakan Allah, takutkan Allah, harapkan Allah dan beriman kepada Allah. Sebelum kita huraikan apa yang dimaksudkan dengan sama di sini, perlu kita nyatakan terlebih dahulu secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan hakikat-hakikat yang dinyatakan oleh Abu Hanifah di sini. Dia menyebut yastawi al-mu'minuna kulluhum fil ma'rifah. Sama umat Islam, umat mukmin itu sama semuanya pada ma'rifah. Pada ma'rifah. Ma'rifah ini adalah ilmu pengenalan. Dalam perbahasan ataupun dalam pembincangan tradisi Islam, kita bezakan dengan antara ilmu dengan ma'rifah. Ilmu diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan, manakala ma'rifah disebut sebagai ilmu pengenalan.
Jadi beza di antara ilm, tahu, dengan ma'rifah, kenal. Jadi ma'rifah di sini ialah kita kenal Allah SWT. Dan bagaimana kita kenal Allah SWT? Kalau kita lihat kepada pembincangan yang lalu, pengenalan kita kepada Allah SWT ialah pada nama dan pada sifatnya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tapi dalam masa sama, Al-Quran juga menjelaskan tentang apa yang sepatutnya kita faham tentang zat Allah SWT. Apakah yang kita mampu fahami tentang zat Allah. Kita tak boleh nak menjelaskan bagaimana, apa, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mentanzihkan Allah, kita boleh mentanzihkan sifat Allah, mentanzihkan zat Allah daripada sebarang sifat yang tidak layak baginya. Kita faham tentang zat dan kita juga faham tentang af'al, perbuatan Allah, bagaimana hakikat perbuatannya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ma'rifah. Jadi perkataan ma'rifah ini ialah mengenali Allah pada nama, sifat, zat dan af'alnya. Jadi dalam konteks ini Abu Hanifah mengatakan bahawa al-mu'minuna kulluhum yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifah. Perkara yang kedua ataupun hakikat yang kedua yang disebut oleh Abu Hanifah ialah al-yaqin. Yaqin di sini bermaksud tidak syak pada ilmu tentang Allah di atas, tentang ma'rifatullah, tentang mengenali Allah itu. Kita tidak syak sedikit pun bahawa kita mengenali Allah, kita kenal nama dia, kita kenal sifatnya, kita kenal apakah sifat-sifat yang ataupun perkara-perkara yang layak dan yang patut dijauhkan daripada zat Allah SWT, dan apakah bentuk-bentuk ataupun fahaman-fahaman yang benar tentang af'al Allah. Kita tidak syak sedikit pun tentang perkara itu, ataupun mencapai tahap penyaksian tentang kebenaran sesuatu. Itu pun juga disebut ataupun dihuraikan apakah yang dikatakan sebagai yakin. Mencapai tahap penyaksian, syuhud, dan bukan hanya pada tahap hujah akal semata-mata. Jadi keyakinan ini bukan sekadar berdasarkan hujah akal semata-mata, tetapi dia mencapai lebih daripada itu, suatu penyaksian batin, penyaksian diri, penyaksian akli, penyaksian ruhani tentang keagungan, tentang sifat, tentang nama, tentang zat, tentang af'al Allah SWT itu. Umumnya yakin ataupun keyakinan itu dibahagikan kepada 3 peringkat. Ini yang kita boleh baca dalam Al-Quran. Ada yang disebut sebagai ilmul yaqin, ada yang disebut sebagai ainul yaqin, dan ada yang disebut sebagai haqqul yaqin. Dan ulama membahaskan secara umumnya apakah beza di antara ilmu ain dan haqqul yaqin ini. Secara mudahnya kalau kita nak nyatakan, ain ilmul yaqin itu apa keyakinan yang dicapai berasaskan hujah dan bukti. Sama ada bukti zahir, empirical, atau bukti akli, rasional. Manakala ainul yaqin ialah apa yang dicapai, mana keyakinan yang dicapai melalui penyaksian, melalui penghayatan, melalui ilmu yang bersifat dzauqi, bersifat ruhani. Itu lebih mendalam keyakinannya berbanding dengan apa yang hanya dicapai berdasarkan hujah akal ataupun hujah deria. Manakala haqqul yaqin adalah keyakinan, tahap keyakinan yang menggabungkan di antara kedua-dua tahap keyakinan di atas, iaitu yang berasaskan hujah dan berasaskan penyaksian. Itu secara umum yang disebut oleh para ilmuwan. Dan perbezaan di antara ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin ini umumnya dikaitkan dengan, kalau ilmu yaqin dikaitkan dengan para ulama amnya, ainul yaqin dikaitkan dengan para ulama dan aulia yang secara khusus, dan haqqul yaqin dikaitkan dengan ilmu para anbiya. Jadi itu keyakinan. Jadi di sini pun Abu Hanifah menyebut wa yastawil mu'minuna kulluhum fil yaqin. Kemudian tawakkul, wa yastawil mu'minuna kulluhum fi at-tawakkul. Tawakkul yang maksudnya yakin dan percaya dengan apa yang Allah SWT rancang untuk kita dan tentukan untuk kita, dan tidak mengharapkan apa-apa dari usaha makhluk. Maksudnya seorang yang bertawakal itu seorang yang yakin, percaya tentang apapun, tentang sebarang perancangan yang Allah tentukan kepada dia. Dia yakin bahawa apapun yang Allah tentukan kepada dia itu adalah yang terbaik, itulah yang baik, dan tidak mengharapkan kebaikan daripada apa yang
dirancang dan diusahakan oleh makhluk. Jadi itu bertawakal. Jadi seorang Muslim, seorang mukmin, mereka juga sama pada tawakal ini. Dan hakikat yang keempat yang disebut oleh Abu Hanifah ialah mahabbah, iaitu kecintaan hamba kepada Allah SWT. Dan pengalaman kecintaan ini adalah suatu pengalaman yang dialami oleh mereka yang mengalaminya, dan pengalaman itu tidak mudah dibayangkan, digambarkan dengan suatu gambaran atau lafaz. Hanya seorang yang mengalami pengalaman kecintaan ini sahaja yang akan mampu faham tentang apa yang dikatakan sebagai mahabbah. Seseorang yang mencapai tahap mahabbah, ia akan melahirkan pada dirinya ataupun dalam dirinya rasa mengagungkan Allah, ta'zim Allah, redha terhadap sebarang ketentuan Allah ke atasnya, cenderung kepada Allah SWT dan sentiasa mengingatinya. Jadi itu antara tanda-tanda seseorang yang cintakan Allah. Seseorang yang sentiasa mengagungkan Allah, redha dengan apa yang ditentukan untuknya, sentiasa cenderung kepada Allah, sentiasa mengingati Allah. Itu antara tanda-tanda seseorang itu menghayati ataupun memiliki sifat kecintaan kepada Allah SWT. Ini pun juga wa yastawil mu'minuna kulluhum fi al-mahabbah. Dan yang kelima ialah redha. Redha bermaksud gembira hati dengan keperitan takdir dan ketentuan Allah SWT, terutama yang melibatkan bala dan kesusahan. Jadi seseorang mukmin itu dia akan redha, sama keredaannya, sama fahamannya tentang redha, dengan maksud dia akan sentiasa gembira dengan keperitan takdir dan ketentuan Allah, khususnya yang melibatkan perkara-perkara yang kesusahan, bala dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita ni seorang yang redha, seorang yang mempunyai sifat redha ataupun tidak kepada Allah SWT, kita boleh lihat apakah kita gembira, kita mampu menerima segala takdir yang perit yang Allah tentukan kepada kita. Jika kita tidak mampu menahan dan kita mengungkit ataupun menyalahkan Allah, itu maknanya kita bukan seorang mukmin yang redha dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan kalau kita lihat di satu aspek, seolah kita belum mengenali Allah lagi dan kita belum tahu siapa kita dan siapa Allah SWT. Itu redha. Di sini juga wa yastawi al-mu'minuna kulluhum fi ar-ridha. Kemudian khauf serta raja. Khauf dengan maksud takut dan raja dengan maksud mengharap. Antara khauf dan raja ini ada kaitan yang rapat dan ia saling melengkapi. Khauf ialah menyedari tentang kemungkinan berlakunya perkara yang tidak disukai atau lenyapnya apa yang digemari. Jadi seseorang yang mempunyai sifat khauf, dia sentiasa bersedia, sebab kebarangkalian akan berlaku perkara yang tidak disukai ke atasnya, ataupun kebarangkalian akan hilang dia daripadanya sesuatu yang dia sukai, itu akan berlaku. Jadi memahami tentang situasi itu, dia akan berada dalam keadaan sentiasa khauf, tentang takut, bimbang itu. Manakala raja pula bermaksud mengharap, iaitu mengharap akan berlakunya sesuatu yang baik di masa akan datang. Walaupun di dalam masa yang sama dia ada sifat khauf tadi, mungkin akan berlaku perkara yang tak baik, mungkin akan hilang daripadanya perkara-perkara yang disukai, tapi dalam masa sama dia juga ada sifat raja, bahawa apapun yang berlaku pastinya akan ada sesuatu yang baik di hadapan nanti, ada sesuatu yang baik yang Allah akan kurniakan kepada dia. Jadi kombinasi di antara khauf dan raja ini amat penting, kerana ia saling bergandengan dan tidak ada khauf tanpa raja ataupun tidak ada raja tanpa khauf. Sebab kalau kita ada khauf sahaja tanpa raja ataupun raja sahaja tanpa khauf, maka akan berlaku suatu krisis di situ. Kan para ulama menyebut seseorang yang mempunyai raja, mengharap tapi tak ada sifat bimbang,
tiada sifat takut, dia akan menjadi secure, macam aman. Dan dia rasa bahawa tak akan ada berlaku suatu yang menyalahi kehendaknya. Dan di sini dia akan tertipu dengan dirinya sendiri. Dia akan tertipu dengan apa yang akan berlaku, sebab tidak semua apa yang berlaku adalah di bawah tadbiran, di bawah kemampuannya untuk mentadbir. Banyak perkara-perkara yang berlaku adalah di luar kemampuannya, di luar perkiraannya, bahkan ianya ditentukan oleh Allah SWT. Jadi seseorang yang hanya rajak saja mempunyai sifat mengharap, tapi tak ada sifat kebimbangan, ia akan rasa aman dan mungkin akan tertipu dengan situasi demikian. Begitu juga golongan yang ada bimbang saja, tapi tak ada harapan, tak ada sifat mengharap. Ini pun juga bahaya, kerana ia akan menjadikan seorang itu mudah berputus asa dan kecewa. Apabila berlaku sesuatu yang di luar, berlaku sesuatu yang dia tidak sukai, berlaku sesuatu yang menyusahkan dia akan terus kecewa, dia akan terus putus asa, kerana tidak memiliki sifat rajak yang mempercayai, meyakini bahawa di sebalik kesusahan itu akan ada suatu yang baik untuk dirinya. Jadi itu sifat rajak. Jadi sama juga di sini Abu Hanifah menyebut wa yastawi al-mu'minuna kulluhum fi al-khauf war raja. Dan yang terakhir ialah sifat iman tadi. Wal iman. Sama juga dengan iman. Jadi apa yang dimaksudkan dengan oleh Abu Hanifah di sini, bahawa ada persamaan di sini. Para komentator teks ini menyebut bahawa persamaan yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah di sini merujuk kepada persamaan bahawa setiap individu mukmin itu tidak kira umur, tua, muda ataupun kecil ataupun dewasa, tidak kira jantina, lelaki ataupun perempuan dan sebagainya, dan tidak kira pangkat, miskin, kaya dan sebagainya. Semua individu mukmin itu semuanya adalah sama pada kewajipan mereka mengenal Allah SWT. Jadi sama di situ, sama pada kewajiban mereka. Yastawil mu'minuna kulluhum itu sama semua umat orang mukmin itu pada mengenali ataupun kewajipan mengenali Allah, kewajipan mencapai makrifat Allah, kewajipan mencapai keyakinan kepada Allah, kewajipan untuk bertawakal kepada Allah, kewajipan untuk mencintai Allah, kewajipan untuk bimbang ataupun khauf, takutkan Allah, kewajipan untuk mempunyai harapan, meletakkan harapan kepada Allah SWT, dan kewajipan untuk beriman kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan wa yastawi al-mu'minuna kulluhum fi kadza wa kadza fil ma'rifati wal yaqini wal tawakkuli wal mahabbah wal khauf wal raja' wal iman. Maksud sama ataupun mereka dari aspek kewajipan mereka untuk mengenal Allah dan sebagainya itu adalah sama, tidak mengira umur, jantina ataupun pangkat. Mereka juga sama, di samping mengenali tadi, mereka juga sama untuk mengamalkan, mempraktikkan apa yang dituntut oleh agama berkaitan dengan segala hakikat-hakikat yang dinyatakan tadi. Mereka berkewajipan yang sama untuk melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam konteks keyakinan, bertawakal, mencintai Allah dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai persamaan yang dinyatakan oleh Abu Hanifah di sini. Mereka juga sama pada kewajipan beriman dengan semua ini, dan sama dalam konteks memiliki asas segala hakikat yang dinyatakan di atas. Maksudnya, di samping mereka berkewajipan untuk mengenali Allah dan melaksanakan segala tuntutan ajaran Allah, mereka juga mempunyai kewajipan yang sama untuk beriman kepada Allah. Dan sekurang-kurangnya mempunyai asas kepada segala hakikat tadi. Mereka berkewajipan untuk mempunyai asas keyakinan, asas tawakal, asas mahabbah, asas khauf, asas raja' dan asas iman.
itu apa yang dikatakan sama. Yastawi al-mu'minuna kulluhum fi hadhihi al-umur. Dalam perkara-perkara ini. Apa yang dikatakan selepas itu dalam teks yang dinyatakan oleh Abu Hanifah sini, wa yatafawatuna fi ma dunal iman fi dzalika kullu. Namun mereka berbeza. Berbeza dari segi mana pula? Dari sudut apa? Di sini kita boleh fahami, walaupun mereka sama dari aspek kewajipan mereka untuk mencapai ma'rifatullah, kewajipan mereka untuk melaksanakan amalan dan tuntutan syariat dan sebagainya, mereka sama untuk beriman, mereka sama untuk dalam konteks kewajipan untuk mengusahakan asas-asas segala sifat-sifat tadi, keyakinan, takut, tawakal, cinta dan mengharap, semua itu. Namun ini tidak bermakna bahawa setiap mukmin itu sama pada semua aspek. Ada di sana perbezaan di antara seseorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Dari segi kewajipan semua sama, semua perlu, semua kena usahakan. Namun akhirnya apa yang dicapai oleh setiap umat Islam itu bergantung kepada sejauh mana mereka usahakan. Golongan yang serius mengusahakan iman, mengusahakan keyakinan, mengusahakan sifat tawakal, mengusahakan sifat mahabbah, al-khawf, takut, ar-raja, mengharap dan sebagainya, pastinya mereka akan lebih mulia, lebih mampu menghayati, memanfaatkan atau mendapat manfaat daripada apa yang mereka usahakan itu. Jadi tidak bermakna setiap mukmin itu sama pada semua aspek, kerana pada aspek yang lain mereka berbeza di antara satu dengan yang lain. Dan insya-Allah dalam teks yang seterusnya kita akan baca macam mana Allah SWT sendiri membeza-bezakan di antara makhluknya, di antara hambanya. Ada hambanya yang dia ampuni dosanya, ada hambanya yang dia kurniakan pahalanya. Dan kedudukan hamba di sisi Allah tidak sama, kerana masing-masing akan dinilai secara yang adil oleh Allah SWT. Jadi apakah perbezaan ini? Kan secara khususnya tidak semua individu mukmin itu menikmati dan menghayati kesemua hakikat di atas itu secara yang sama ada pada kualiti ataupun kuantitinya. Sifat khauf, bimbang, tak semua orang mempunyai suatu penghayatan tentang sifat khauf, sifat bimbang yang sama. Ada yang tidak pernah terlintas dalam hatinya tentang sifat ini, dan ada yang sentiasa menjaga dan memberi perhatian tentang sifat-sifat ini. Apa yang menarik, semua hakikat-hakikat yang disebut oleh Abu Hanifah ini adalah apa yang disebut dalam tradisi sufi, dalam pengajian tasawuf, sebagai maqam-maqam ataupun ahwal yang dihayati oleh seseorang mukmin yang serius beribadat, serius berusaha untuk mengenali Allah SWT. Maqam-maqam ini berbeza, urutannya pun berbeza. Namun menarik di sini, Abu Hanifah menyenaraikan antara maqam-maqam yang penting dan dikaitkan dengan nilai ataupun kualiti iman seseorang mukmin berbanding dengan yang lain. Jadi ada yang sama dilihat dari aspek kewajipan mereka untuk mengusahakan pencapaian maqam-maqam ini, dan ada yang berbeza ataupun aspek yang berbeza di sini merujuk kepada setiap individu akan menikmati, akan mencapai, akan menghayati, akan mendapat manfaat yang berbeza hasil daripada pencapaian mereka terhadap kualiti dan kuantiti maqam-maqam yang dinyatakan di sini. Seseorang yang mencapai ma'rifah yang tinggi di tahap ainul yaqin tak sama dengan orang yang mencapai ma'rifah pada tahap ilmul yaqin. Ataupun orang yang punya ma'rifah
pastinya tidak sama dengan orang yang tidak mencapai makrifah. Namun dia masih lagi berusaha untuk mencapainya. Begitu juga dengan tawakal. Kualiti tawakal itu pun berbagai, dan ini kalau kita baca dalam perbahasan tasawuf, ulama membahaskan berbagai-bagai pendetailan, perincian terhadap apa yang dikatakan sebagai makrifah, yakin, tawakal, mahabbah, ridha, khauf, raja dan sebagainya. Apa yang pasti melalui teks ini kita lihat dalam perbahasan akidah Abu Hanifah, beliau tidak memisahkan hal-hal kerohanian, hal-hal hati dalam konteks iman, dalam konteks keyakinan, kepercayaan, dalam konteks akidah itu sendiri. Ini digandingkan secara yang baik, dan ini cukup untuk dijadikan sebagai panduan bagi kita bahawa dalam usaha kita mendokong dan mempertingkatkan iman kita masing-masing, perlu kita mengambil kira, perlu juga kita melihat tentang perbahasan ulama berkaitan dengan hal-hal kerohanian, hal-hal tasawuf ini. Sebab kalau kita lihat sekarang, terdapat kecenderungan golongan-golongan tertentu yang menolak tasawuf, yang mempertikaikan kebenaran tasawuf hanya kerana mereka melihat ataupun mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang tertentu yang mungkin dikaitkan dengan amalan ataupun fahaman-fahaman tasawuf yang tidak benar. Kita tidak nafikan bahawa di luar sana terdapat pelbagai fahaman tafsiran tentang tasawuf, pelbagai amalan yang menggunakan nama tasawuf. Tapi kita perlu tahu, membezakan di antara apakah yang benar dan apa yang salah. Sama juga seperti dalam hal akidah ini, kita juga perlu faham, tahu, menilai apakah akidah yang benar dan apakah akidah yang salah. Sebab akhirnya kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita akan pegang, dengan akidah yang macam mana yang kita akan dokong, dengan fahaman kerohanian yang macam mana yang kita akan alami dan amalkan. Sebab gandengan di antara akidah dan tasawuf adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang mudah, tidak boleh dipandang remeh, kerana ia berkait antara satu sama lain, dan ia akan membezakan tahap keimanan seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi iman yang berasaskan akal dan hujah akli semata-mata tidak akan sama dengan iman yang berasaskan hujah akal serta penghayatan kerohanian yang dicapai melalui ibadat yang dilakukan, melalui penghayatan nilai-nilai kerohanian yang diusahakan. Jadi dalam konteks ini kita perlu sekali lagi melihat tentang peri pentingnya persoalan akidah dan gandengannya dengan persoalan tasawuf. Dalam konteks Nas Abu Hanifah di sini jelas beliau menyenaraikan antara maqam-maqam dan ahwal yang penting yang berkait dengan akidah itu. Sebab kalau kita lihat, ma'rifah adalah mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan hujah, dengan ilmu, dengan kefahaman dan sebagainya. Dan dengan pengenalan itu capai keyakinan. Dan keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang Allah juga. Sama ada dalam tahap ilmu yaqin ataupun ainul yaqin ataupun haqqul yaqin. Kemudian setelah beriman, setelah mengenali Allah, setelah yakin dengan Allah, dia akan bertawakal. Dia akan tunduk dan patuh dan redha dengan apa yang Allah tentukan kepada dia, dan dia tidak sangat mengharapkan kepada makhluk, sebab dia tahu apa yang ditentukan oleh makhluk itu bukan sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang sebenar, bukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Dan daripada situ dia mencintai Allah, timbul perasaan cintakan Allah, dan apabila dia cintakan Allah, segala tanda-tanda yang dinyatakan tadi, dia akan membesarkan Allah, dia akan redha terhadap apa yang Allah tentukan pada dia akan sentiasa cenderung kepada Allah SWT, sentiasa mengingatinya, dan daripada situ lahir sifat khauf, sifat takut dan sifat bimbang, serta sifat raja, mengharap, bimbang daripada apa yang Allah akan tentukan pada dia, tapi dalam masa sama dia juga meletakkan harapan kepada Allah SWT,
kerana yakin bahawa apa yang Allah akan tentukan kepada dia nanti adalah yang terbaik, dan keyakinan tentang iman yang sempurna akan lahir selepas itu. Dan itu yang kita dapat fahami daripada teks ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.